Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu undang-undang kehidupan manusia yang sesuai dan yang terbaik untuk kebaikan setiap daripada manusia. Di dalam Islam terdapat undang-undang yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan kita perlu faham bahawasanya dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu perkara yang mendatangkan keburukan kepada manusia dan memerintah kepada manusia setiap perbuatan dan kelakuan yang mendatangkan kebaikan kepada manusia. Maka inilah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan yang sebenar. Tidaklah bermakna bila mana merdeka itu bebas melakukan apa sahaja yang dikehendaki oleh keinginan dan oleh nafsu manusia. Maka kalau seandainya dibenarkan kepada manusia itu melakukan apa sahaja yang diinginkan, maka itu bukan kemerdekaan yang sebenar. Bahkan ini adalah sesuatu perkara yang akan memusnahkan masa depan manusia. Begitu juga umpamanya kita ambil contoh sebuah negara yang merdeka. Sebuah negara yang merdeka itu tidak bermakna manusia boleh melakukan apa sahaja. Boleh mencuri, boleh merompak, boleh membunuh, boleh buat itu dan buat ini. Tetapi sebuah negara yang merdeka itu ada perkara yang dibolehkan dan ada perkara yang dilarang. Kenapa ada undang-undang boleh buat dan tidak boleh buat? Kerana itu adalah kebaikan dan maslahat untuk manusia. Begitu juga Islam adalah agama yang sangat baik dan adil kepada manusia. Maka dalam agama kita ada satu perkara yang dibolehkan, ada perkara yang tidak dibolehkan. Maka ia juga merujuk kepada apa yang telah kita sebutkan tadi. Setiap perkara yang dibolehkan dalam agama, kalau ia tidak mendatangkan keburukan kepada manusia. Dan setiap hal yang dilarang dalam agama, kalau ia mendatangkan keburukan dan tidak baik kepada manusia. Maka kita ambil satu contoh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dan terdapat di dalam diri manusia itu nafsu, yakni keinginan. Maka apakah setiap keinginan itu ditutup oleh Allah rapat-rapat sehingga manusia itu tidak boleh melampiaskan keinginannya? Jawapannya tidak. Ada perkara yang dibolehkan untuk menunaikan keinginan nafsu, dan di sana ada juga hal-hal yang dilarang untuk manusia melampiaskan nafsunya. Kita ambil contoh perkahwinan. Perkahwinan adalah satu cara untuk menunaikan keinginan nafsu manusia yang dibolehkan. Dan di sana ada bentuk perbuatan yang sama yang dilarang, iaitulah perbuatan zina ataupun hubungan yang tidak syar'i. Walaupun perbuatan yang sama, contohnya zina adalah satu kelakuan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan satu kelakuan seksual juga, tetapi di antara suami dan isteri itu dibenarkan. Kenapa? Kerana yang pertama, yang zina tadi itu mendatangkan keburukan, manakala yang dilakukan dengan adanya ikatan perkahwinan kerana ia mendatangkan kebaikan. Dan di situ juga ada keinginan nafsu manusia yang sudah berkahwin dan ingin menambah isterinya. Apakah itu dibenarkan dalam agama? Maka setiap perkara yang dibenarkan dalam agama itu, jika seandainya perbuatan dan kelakuan itu tidak mendatangkan keburukan.
Kalau benda itu mendatangkan keburukan, maka tidak dibenarkan dalam agama. Apa sahaja. Begitu juga soal poligami. Maka apakah seseorang suami itu dibenarkan untuknya untuk menambah isteri ataupun tidak? Maka dilihat juga kepada asas yang tadi itu. Apakah apa yang ingin dilakukan, yakni poligami itu akan mendatangkan kerosakan? Apakah akan mendatangkan kezaliman? Apakah akan mendatangkan dosa ataupun tidak? Kalau seandainya hal-hal yang buruk itu akan berlaku dengan poligami yang akan dijalankan tadi itu, maka poligami pintunya ditutup di hadapan dia. Tapi bagi orang yang mungkin tidak ada masalah seperti yang kita sebutkan tadi, maka dibenarkan baginya. Maka kita tidak sebutkan soal poligami itu halal ataupun haram. Poligami itu dibolehkan dalam agama kita. Tetapi apakah sesuai untuk semua orang? Maka jawapannya tidak. Melihat kepada kesan daripada poligami itu. Maka kalau seorang suami yang inginkan poligami tetapi mendatangkan keburukan, maka tidak sesuai baginya untuk berpoligami. Tetapi bagi suami yang tidak mendatangkan masalah setelah ia berkahwin isteri yang kedua, maka poligami itu tidak menjadi masalah dan dibenarkan baginya. Begitu juga soal baca Quran. Kalau kita sebutkan ada orang yang mengharamkan poligami, tidak. Dalam Islam kita tidak dibolehkan untuk menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan dalam hal yang kita sebutkan tadi, ada orang yang tidak boleh baginya poligami, bukan kerana kita mengharamkan poligami itu, tapi kita mengharamkan bagi individu tersebut untuk berpoligami, kerana dengan adanya poligami itu akan mendatangkan keburukan, akan datangnya kezaliman, akan datangnya fitnah-fitnah yang banyak. Begitu juga kita contoh baca Quran. Apakah baca Quran itu haram? Kita kata tidak, itu satu ibadah. Tetapi apakah baca Quran itu sesuai pada setiap waktu? Kita katakan tidak. Ada waktu sesuai untuk kita baca Quran, ada waktu yang lebih sesuai kita riyadhah, lebih sesuai kita mengisi waktu bersama dengan anak-anak berbanding kita baca Quran. Tidaklah kita mengatakan Quran itu tidak baik. Tidak, Quran itu satu benda yang baik. Tetapi ada waktu-waktu yang sesuai untuk kita baca, dan ada waktu yang tidak sesuai. Begitu juga dengan poligami. Ada orang yang sesuai dan ada orang yang belum sesuai. Maka di sinilah timbulnya persoalan, apakah dosa seorang isteri ataupun perempuan yang pertama atau isteri yang pertama melarang suaminya daripada menambah isteri. Maka jawapannya belum tentu wanita itu berdosa. Kenapa? Kerana yang pertamanya, isteri dia faham suaminya bagaimana keadaan dia, apakah dia layak ataupun tidak untuk berpoligami. Kalau dia melarang suaminya daripada poligami kerana bimbang suaminya akan melakukan hal-hal yang haram, contoh zalim ke atas isteri yang pertama dan anak-anak, tidak beri nafkah. Sekarang dah ada isi anak-anak pun nafkah kadang-kadang bagi ataupun tidak, tinggalkan begitu saja tanpa pendidikan kepada anak-anak. Jadi dari sudut kemampuan isteri pertama itu tahu yang suaminya tidak mampu, maka dia melarang suaminya berpoligami, bukan haramnya poligami, tetapi kerana suaminya itu tidak layak untuk berpoligami. Maka isteri itu berdosa atau tidak? Kalau ia melarang suaminya daripada berkahwin lain, maka itu tidak salah, kerana dia tahu suaminya bukan orang yang sesuai untuk berpoligami. Satu. Dan yang keduanya, jikalau seandainya suami menggunakan dalam Quran, dalam Quran Allah sebut boleh untuk kahwin lebih daripada seorang, dua, ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubah, kan? Tak boleh kita mengharamkan poligami dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah faham bagi golongan laki-laki kalau seandainya dia mengambil ayat ini untuk dia menggunakan kuasa veto, dia boleh berkahwin tanpa pengetahuan isterinya. Sesungguhnya dia telah melakukan hal yang mendatangkan fitnah kepada agama. Kan? Dia telah meninggalkan satu perintah dalam agama, iaitulah bermesyuarat, berbincang dengan isterinya. Kan? Jadi seorang suami yang berkahwin lain tanpa pengetahuan isterinya, walaupun perkahwinan itu sah, tetapi dia telah melanggar satu peraturan dalam agama. Setiap
perkara besar yang kita ingin lakukan, maka wasyawirhum, hendaklah kamu bermesyuarat terlebih dahulu. Sebab apa perlunya mesyuarat? Kerana dalam mesyuarat ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi isteri ni dia berhak memberikan pandangan suaminya layak ataupun tidak untuk berpoligami. Jadi suami meninggalkan mesyuarat, berkahwin dan terpaksa menipu, berbohong terhadap isterinya, maka banyak dosa yang telah dilakukan kerana ingin melakukan poligami tadi itu. Yang pertama, meninggalkan perintah, walaupun tidak dosa pun meninggalkan perintah mesyuarat, kan dia meninggalkan berbincang dengan isterinya. Yang keduanya, dia berbohong isterinya, dia kata tidak berkahwin, dia seorang saja isteri, kemudian dia kata pergi kerja walhal pergi rumah isteri yang kedua dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara yang dilarang dalam agama. Maka di sini secara ringkasnya apa yang kita boleh ambil, iaitulah Islam adalah agama yang terbaik untuk setiap manusia, laki-laki ataupun perempuan. Dan apa yang ada dalam agama Islam ini adalah perkara yang terbaik untuk manusia, laki-laki dan perempuan. Maka setiap perkara yang dibenarkan dalam agama, ia tidak mendatangkan keburukan kepada manusia. Dan setiap perkara yang dilarang dalam agama itu adalah benda yang buruk. Yakni setiap perkara yang buruk kepada manusia, maka itu dilarang dan ditegah dalam agama, termasuklah soal poligami. Kenapakah dilarang kepada sebahagian manusia? Kerana ia mendatangkan keburukan. Tambah musim PKP kan, ada suami yang tak mampu untuk menyara isterinya, kemudian berkahwin pula dengan isteri yang kedua, tinggalkan isteri, anak-anak, fikirlah macam mana kau nak bayar sewa, kau fikirlah sini, bayarlah sini. Jadi ini banyak berlaku pada zaman sekarang. Maka tidak kita mengharamkan poligami itu, tetapi kita lihat sesuai ataupun tidak seseorang itu untuk berpoligami. Tidak salah poligami, tetapi yang salah itu kebiasaannya berlaku, dan bukan kebiasaan dah, dan memang berlaku kepada orang yang berpoligami. Dan kita tidak katakan semua orang yang berpoligami itu salah, tetapi sebahagian daripada mereka yang telah berkahwin lebih daripada seorang ini telah melakukan perkara yang salah dalam agama dan telah mendatangkan fitnah kepada agama dan juga kepada rumah tangga yang sedia ada. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat dan faedah untuk kita bersama insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.